Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Subuh ni insya-Allah kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim, surah Al-Ma'idah, surah yang kelima dalam Al-Quran. Subuh ni kita mulakan dari ayat 38 dan ayat-ayat seterusnya nanti insya-Allah Ta'ala. Sebagai tuan-tuan dan puan-puan yang tengah menonton, silalah buka surah Al-Ma'idah bermula ayat 38. Moga-moga Allah Ta'ala beri kita kefahaman dari ayat-ayat Allah Ta'ala ni untuk kita jadikan sebagai petunjuk kehidupan bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والسارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Yang bermaksud, dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang telah mereka usahakan dan sebagai suatu hukuman mencegah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, Allah Ta'ala Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Ayat Allah Ta'ala ni berbicara tentang jenayah pencurian. Islam adalah satu agama yang sangat sempurna. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini, aku sempurnakan agama kamu dan aku sempurnakan nikmatku ke atas kamu dan aku redha Islam sebagai agama. Islam adalah satu agama yang sangat komplit. Sehinggakan Islam bukan sahaja membahaskan tentang ibadat antara kita dengan Allah Ta'ala, tetapi Islam juga membahaskan tentang pelbagai masalah kehidupan yang lainnya, termasuklah permasalahan jenayah. Sebab itulah kalau kita membaca kitab-kitab fiqh, di sana kita akan temukan kitabul jenayah, perbahasan khas tentang jenayah. Satu bahagian daripada jenayah itu ialah mencuri. Ya, satu bahagian daripada jenayah itu adalah mencuri. Ayat 38 ni Allah Ta'ala menjelaskan hukuman yang ditetapkan bagi orang yang mencuri. Wassariqatu wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Kata Allah Ta'ala, lelaki pencuri dan perempuan pencuri. Pada ayat ni Allah Ta'ala mendahulukan lelaki baru perempuan. Lelaki pencuri, as-sariqatu was-sariqatu, baru kemudian Allah Ta'ala sebut was-sariqu was-sariqatu. As-sariq lelaki pencuri, was-sariqatu wanita yang mencuri. Kenapa pada ayat ni Allah mendahulukan lelaki baru kemudian perempuan? Berbeza dengan ayat Allah yang berbicara tentang hukuman zina. Allah Ta'ala mendahulukan menyebut az-zaniyah, wanita pezina, baru kemudian az-zani waz-zani, lelaki pezina. Kenapa demikian? Kerana dalam masalah harta ni biasanya lelaki ni paling tamak.
sebab dia mungkin ada tanggungjawab, sebab mungkin dia nak senangkan isteri dia atau nak senangkan syahwat dia. So selalunya yang mencuri itu adalah lelaki. Tetapi dalam masalah zina, Allah mendahulukan az-zaniyatu, wanita berzina, baru kemudian Allah Ta'ala sebut wazani, lelaki. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, Allah Ta'ala mendahulukan dalam bab zina wanita, baru kemudian lelaki, kerana yang paling banyak menyebabkan perzinaan itu berlaku adalah perempuan. Misalkan dia tidak menutup aurat dia, dia tak menjaga akhlak dia, ya, dia tidak mengurangkan interaksi dia dengan lelaki, akhirnya berlaku perbuatan zina yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan mencuri itu? Mencuri sebenarnya tanpa didefinisikan pun mungkin kita sudah faham. Tetapi para ulama mendefinisikan, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah mendefinisikan pencuri. Siapa pencuri? Kata beliau, huwa man akhadha mala ghairihi al-muhtaram khafyatan bi ghairi ridah. Yang dimaksudkan pencuri, kata beliau, ialah orang adalah seseorang yang mengambil harta orang lain yang tidak dibolehkan, khafyatan, secara senyap, secara sembunyi, bi ghairi ridah, tanpa redha pemiliknya. Mengambil harta orang lain yang tidak dibolehkan untuk kita ambil, dan itu diambil secara sembunyi tanpa diridai oleh pemilik harta tersebut. Itulah yang disebut dengan as-sariq ataupun as-sariqah, iaitulah pencuri. Ya. Wa huwa min kaba'iriz dzunub. Mencuri ni di antara dosa besar. Apa bukti mencuri dosa besar? Buktinya ialah dekat dunia ni sahaja Allah Ta'ala ada menetapkan hukuman secara khas, belum lagi nanti di akhirat. Ada ulama mengatakan perbezaan dosa besar dengan dosa kecil itu apa? Ya, apa beza dosa besar dan dosa kecil? Kita dah biasa mendengar ada dosa besar, ada dosa kecil. Bahkan sampai ada kitab yang bertajuk Al-Kabair, ya, dosa-dosa besar. Setengah ulama mengatakan perbezaan dosa besar dengan dosa kecil itu ialah dosa besar ni ada ancaman dia secara khas daripada Allah Ta'ala, bahkan dekat dunia sebelum di akhirat. Mencuri ni salah satu dosa yang Allah Ta'ala tetapkan hukuman dia dekat dunia sebelum hukuman akhirat nanti. So maknanya mencuri ni min kaba'iriz dzunub al-mujibah litarattab al-uqubah. Ia adalah satu dosa besar yang menyebabkan seseorang mendapatkan azab seksa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian pada ayat ni Allah Ta'ala sebut hukuman bagi orang pencuri itu, sama ada lelaki ataupun perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan mereka. Ya, so hukuman dia adalah potong tangan. Ya. Apakah yang dimaksudkan potong tangan dekat sini? Ya. Manakah kadar dia? Adakah keseluruhan tangan itu dipotong atau sebahagian sahaja? Ya. Dan mencuri macam mana supaya kemudian hukuman dia dipotong tangan? Persoalan ni mesti jelas, ya. Para ulama mengatakan tangan yang dipotong tu kalau mencuri adalah wa huwa qat'ul yadil yumna, itulah tangan kanan, ya, tangan kanan, bukan tangan kiri tetapi tangan kanan. Dan yang dipotong tu pun adalah hanya dari pergelangan tangan, ya, bukan seluruh tangan ni daripada sini dipotong, tapi hanya daripada ini saja, ini ke atas saja yang dipotong, bukan semua. Bukan dipotong daripada sini habis semua tangan tu, tak. Dia daripada sini saja dipotong tu. Sebelah kanan dari pergelangan tangan, itu saja yang dipotong. Ya. Kalau masa dahulu
selepas dipotong, maka tangan tu akan dicelupkan kepada minyak yang panas dengan maksud supaya darah itu berhenti. Itu praktikal yang mereka buat pada masa dahululah. Kalau kita melihat ayat Allah Ta'ala ni, maka kita melihat ayat ini bersifat am. Maka kalau kita maknai zahir ayat ni, lelaki atau perempuan yang mencuri, potong tangan mereka. Sangat bersifat am. Tidak ada penjelasan tambahan. Ya. Apabila kita melihat hadis-hadis Nabi SAW, maka dalam hadis Nabi ada muqayyad dia. Jadi ada mutlak, ada muqayyad. Ada am, ada khas. Ya. Itu istilah dalam usul fiqh biasanya. So ayat ni kalau kita lihat, ini bersifat mutlak. Seolah-olah setiap orang yang mencuri, laki ataupun perempuan, maka potong tangan. Namun kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW, di sana ada muqayyad dia. Ada pendetilan lagi. Kerana memang antara fungsi daripada hadis-hadis Nabi SAW itu ialah menjadi muqayyad kepada ayat-ayat yang mutlak, menjadi khas kepada ayat-ayat yang bersifat am, atau bahkan sebaliknya. Maka disebut di dalam hadis Nabi SAW ada beberapa perkara yang mesti diperhatikan supaya potong tangan. Yang pertama, harta yang dicuri itu mestilah harta yang dijaga. Harta yang dijaga, bukan harta yang dibiar-biarkan. Harta orang ni kan ada yang dijaga, ada yang memang sengaja dibiarkan begitu saja, dia pun tak nak ambil, kan? Jadi yang dimaksudkan dekat sini mencuri tu ialah mengambil harta orang lain yang mana harta tersebut sesungguhnya dijaga oleh pemiliknya, ataupun mungkin ada orang yang ditugaskan untuk menjaga harta tersebut. Ini syarat yang pertama. Ya. Maka falau sariqa min ghairi harzin falaqata alaih. Maka sekiranya ada seseorang dia mencuri barang atau suatu benda yang tidak dijaga, maka tidak dipotong tangan dia. Ya. Misalnya kita melihat ada orang dia suka menanam. Ya, dia suka menanam. Katalah dia tanam pokok durian. Ya. Dia tanam pokok durian and then dia tinggal begitu saja. Dia pun tak jaga, tak dibersihkan, ya, dia tinggal begitu saja. So kalau misalnya ada orang nampak and then dia ambil, kena potong tangan tidak? Jawapannya tidak. Kenapa? Sebab durian tu dia tak jaga. Durian tu dia tidak jaga. Walaupun kita tidak digalakkan mengambil durian tu, tetapi sekiranya ada orang yang mengambil tu, maka dia tidak dikenakan hukuman potong tangan. Kenapa? Kerana harta tersebut tidaklah dijaga. Tetapi kalau harta tu telah dijaga, bahkan mungkin dibuat CCTV, diambil security untuk jaga keselamatan kebun dia tu, ada yang mencuri, maka boleh potong tangan. Ya. So syarat dia pertama, harta yang dicuri itu mestilah harta yang dijaga. Ya. Kalau harta terbiar tidak masuk. Yang kedua, syarat dia ialah annahu la budda an yakuna al-masruq nasaban. Mestilah jumlah yang dicuri itu memenuhi kadar dia. Berapa kadar dia? Kadar dia ialah rubu' dinar atau 3 darahim. Kadar minimum barang yang dicuri oleh pencuri itu ialah 1/4 dinar atau bersamaan dengan 3 dirham. Ya. So kalau ada orang mencuri dengan jumlah 1/4 dinar, rubu' dinar, 1/4 dinar, ataupun dia mencuri dengan nilai 3 dirham, ya, au ma yusawi ahadahuma, ataupun yang menyamai salah satu keduanya tadi, iaitulah mencuri suatu barang yang nilai dia 1/4 dinar ataupun 3 dirham, ya, maka barulah dia dipotong tangan.
barulah dia dipotong tangan. Falau sariqa duna dzalika fala qat'a alaih. Sekiranya ada seseorang mencuri tetapi nilai yang dia curi itu taklah sampai 1/4 dinar ataupun 3 dirham, maka tidak dilaksanakan potong tangan untuk dia. Jadi ini penjelasan ini disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada muqayyad dia, ya. Kalau kita lihat ayat Al-Maidah 38 ni, dia nampak macam secara mutlak. Tetapi kalau kita baca hadis Nabi, di sana ada muqayyad dia lagi, ya. Ada pendetilan dia lagi. Maka barang yang dicuri itu mestilah menyamai 1/4 dinar ataupun 3 dirham. Kurang daripada situ maka tidak dikenakan hukuman potong tangan, ya. Baik, seterusnya syarat yang perlu diperhatikan lagi ialah bahawa yang menjalankan hukuman ini adalah ulil amr, adalah pemimpin, ya, bukan kita seorang-seorang. Maka jangan sampai nanti kita tangkap pencuri, kita tangkap perompak dan kita potong sendiri tangan dia. Ini tidak betul, ya. Sebab yang mesti menjalankan hukum hakam ni ialah ulul amr, pemimpin kita. So bagaimana kalau pemimpin tak mahu? Usahakan supaya dia mahu. Kalau dia tetap tidak mahu, maka kewajipan kita sudah terlepas, ya. Kewajipan kita sudah pun terlepas. Kerana kerana yang menjadi kewajipan, ya, dalam bab ini mestilah tadi menyamai kadar dia. Kadar dia tadi adalah 1/4 dinar ataupun 1 dirham. Seandainya ada orang mencuri di bawah daripada itu, falau saraqa duna dzalika fala qat'a alaih. Kalau dia mencuri di bawah daripada itu, maka tidak dipotong. Maka yang menjalankan ni tadi adalah pemimpin, ya. Kalau pemimpin belum menjalankan, so kita sabarlah. Jangan kita menjalankan seorang diri, ya. Kalau kita seorang diri yang menjalankan, tidak menepati, ya, ulil amr yang mesti menepati. So ini 3 syarat utama penting yang mesti diperhatikan. Yang pertama, barang yang dicuri itu, yang pertama sekali, hukum potong tangan bagi lelaki ataupun perempuan yang mencuri itu bukan seluruh tangan, tetapi hanya tangan kanan dari pergelangan saja, ya. Kemudian ada syarat-syarat dia lagi. Yang pertama, barang yang dicuri itu mestilah barang yang dijaga, harta benda yang dijaga, bukan yang terbiar. Itu yang pertama. Maka kalau harta yang dicuri itu harta yang terbiar, maka tidak ada potong tangan. Yang kedua, barang yang dicuri itu mestilah memenuhi kadar minimum dia, iaitulah 1/4 dinar ataupun sebanyak 3 dirham. Kalau seseorang mencuri dengan nilai itu, maknanya dia telah memenuhi syarat untuk dipotong tangan. Yang ketiga, yang menjalankan hukum hakam ni bukan kita sebagai rakyat, bukan kita sebagai orang awam, tetapi yang menjalankan hukum hakam ni mestilah ulil amr, ya, mestilah pemimpin kita. Kalau mereka jalankan, alhamdulillah. Kalau mereka tidak jalankan, usahakan macam mana supaya mereka jalankan. Kalau mereka tetap tidak mahu, maka kita sudah tidak berdosa. Itu urusan mereka dengan Allah Ta'ala, dan kita tidak boleh menjalankan hukum ini secara perseorangan. Ada orang mencuri, ada orang rompak rumah, kita tangkap dan kita potong tangan. Itu tak boleh, ya. Ia akan jadi masalah bagi kita. Baik. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bahawa hukuman potong tangan ni adalah jazaan bima kasabah. Ini merupakan balasan terhadap apa yang telah mereka perbuat. Apa perbuatan mereka itu? Perbuatan mereka itu adalah mengambil harta orang lain, ya. Dia mengambil harta orang lain, maka kemudian dipotonglah tangan dia sebagai balasan untuk dia. Mungkin muncul persoalan, bagaimana sekiranya pencuri ini melakukan secara berulang-ulang, ya.
Apakah masih dijalankan hukum potong tangan ni? Jawapannya masih. Maka ada para ulama mengatakan, kalau seseorang itu mencuri kali pertama, maka yang dipotong adalah mulai daripada pergelangan tangan kanan dia. Kemudian sekiranya selepas itu dia masih mengulangi, dia mencuri lagi, maka akan dipotonglah kaki dia sebelah kiri. Ya, kaki dia sebelah kiri akan dipotong. Dia mencuri kali ketiga, maka dipotong pula tangan dia sebelah kiri. Dia masih mencuri juga, potong kaki sebelah kanan. Kalau dia masih mencuri juga, maka dia hendaklah dipenjara sehinggakanlah dia meninggal. Jadi pertama, potong tangan itu adalah tangan kanan dari pergelangan. Kalau dia masih mencuri, maka potong kaki kiri mulai daripada buku lali. Masih mencuri, potong tangan kiri daripada pergelangan. Masih mencuri, potong kaki sebelah kiri, ya, potong kaki sebelah kiri, ya, potong kaki sebelah kanan, ya, potong kaki belah kanan daripada buku lali. Kalau masih lagi dia mencuri, maka dia dipenjara sampai mati. Inilah penjelasan daripada para ulama kita. Kenapa mesti dibuat hukuman berat sangat? Nampak macam berat sangat. Pertama, jazaan bima kasabah. Ini sebagai balasan atas perbuatan mereka. Mereka telah mengambil harta orang lain secara zalim, mereka telah rampas, maka tangan mereka yang melakukan itu mesti dihilangkan. Hikmah lain ialah nakalam minallah. Ini menjadi satu hukuman pencegahan daripada Allah Ta'ala supaya orang lain tidak mengikutinya. Sekiranya hukum Islam ni betul-betul ditegakkan, orang takut buat jenayah. Takut. Ya, kenapa? Ada hukum qisas. Ya. Bukan sekadar hukum qisas, ada hukum hudud yang ditetapkan Allah. Misalnya ada orang mencuri barang yang disimpan orang, yang dijaga orang, kemudian kadar yang dia curi itu melebihi daripada 1/4 dinar ataupun 3 dirham, maka dia mesti dipotong tangan. Ya, dia mesti dipotong tangan. So ini hukum ni ditetapkan Allah Ta'ala bertujuan supaya mencegah orang daripada melakukan pencurian. Maka kalau kita melihat di negara-negara yang mengamalkan hukum Islam, takut orang buat jenayah. Ya, dekat Saudi Arabia, mereka mengamalkan hukum qisas, bahawa sesiapa sahaja yang membunuh, maka dia akan dibunuh. Apa yang berlaku? Akhirnya angka pembunuhan itu semakin menurun dan negara dia menjadi aman. Ya, berbeza dengan negeri-negeri yang terlampau lemah menghukum orang-orang yang melakukan perbuatan jenayah ni. Akhirnya dia ulang kali kedua, kali ketiga dan seterusnya, ya. So hikmah Allah Ta'ala menetapkan hukuman bagi pencuri ini potong tangan, pertama supaya menjadi balasan atas perbuatan mereka, yang kedua supaya menjadi satu peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, nakalam minallah, sebagai hukuman pencegahan daripada Allah supaya orang lain tidak mencontohinya, supaya dia tidak mengulanginya, dan supaya orang lain tidak mencontohi apa yang telah dia perbuat. Kemudian pada hujung ayat ni Allah Ta'ala sebut wallahu azizun hakim, dan dia Allah yang menetapkan hukuman hudud bagi jenayah pencuri tadi ni. Aziz, dia adalah Tuhan yang maha kuasa, ya, maha kuasa, sehingga kan Allah Ta'ala dapat melakukan apa sahaja yang dia kehendaki, dan tidak ada sesiapa pun yang dapat mengalahkan Allah, tidak ada sesiapa pun yang dapat melemahkan Allah. Kenapa? Sebab Allah mempunyai sifat aziz. Aziz artinya punya kuasa yang sangat besar yang tidak dapat dikalahkan oleh sesiapa pun, ya. Hakim,
dan Allah Ta'ala maha bijaksana. Hujung ayat ni ditutup Allah Ta'ala dengan Wallahu Azizun Hakim, kerana Allah Ta'ala hendak memberi mesej bahawa Allah Ta'ala Rabbul Alamin tu dia adalah Rabb yang maha kuasa, sehinggakan sesiapa sahaja yang melakukan perbuatan jenayah seperti mencuri, Allah kuasa untuk menghukum dia. Tetapi jangan bimbang bahawa Allah akan berlaku zalim. Jangan bimbang bahawa Allah Ta'ala akan menyakiti engkau. Tidak. Kenapa? Sebab Allah mempunyai sifat hakim, maha bijaksana. Allah Ta'ala mempunyai sifat yang sangat bijaksana, sehingga kan tidak ada satu keputusan yang Allah Ta'ala tetapkan melainkan ada hikmah dia. Ya, ada hikmah di sebalik itu. Baik, kita teruskan ayat yang berikutnya, ayat 39. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Maka sesiapa yang bertaubat sesudah ia melakukan kejahatan itu, iaitulah tadi mencuri, dan memperbaiki amal usahanya, sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubatnya, kerana Allah maha pengampun lagi maha mengasihan. Kalau kita melihat ayat 38 tadi, maka mungkin setengah orang melihat hukuman Allah tu begitu kejam, begitu keras, sehingga kan orang yang mencuri akan dipotong tangan. Tetapi ayat 39 ni menggambarkan kepada kita bahawa Allah Ta'ala tu bukan Rabb yang zalim. Ya. Bahkan Allah Ta'ala sentiasa membuka pintu taubat kepada sesiapa sahaja yang ingin bertaubat daripada kezalimannya. Maka pada ayat ni Allah Ta'ala sebut, فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ, dan sesiapa yang bertaubat selepas ia melakukan kezaliman. Apa kezaliman yang dia lakukan? Mencuri. Ya, mencuri, mengambil hak orang lain. Sesiapa yang bertaubat daripada situ, dia tidak mengulanginya lagi, dia berazam untuk meninggalkannya. Ya. Wa aslaha, dan ia memperelokkan amal dia. Ya, jadi bukti seseorang betul-betul telah bertaubat bukan daripada ucapan dia, tetapi kita dapat tahu daripada amal dia. Maka jika amal seseorang semakin hari semakin baik, maka besar kemungkinan taubat dia diterima Allah Ta'ala. Tetapi sebaliknya, orang yang mengatakan saya dah taubat, tetapi amal yang kita tengok tidaklah semakin baik, maka ketahuilah mungkin sahaja dia belum taubat dengan sungguh-sungguh. Ya, faman taba min ba'di zulmihi wa aslah, sesiapa yang bertaubat selepas ia melakukan kezaliman, wa aslaha, dan dia memperelokkan amal dia, dia baiki semua kekurangan-kekurangan tu dia sempurnakan, fa innallaha yatubu alaih, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan menerima taubat dia. Ya, jadi Allah Ta'ala tu Rabb yang sangat penyayang. Allah sangat gembira ketika mana ada hamba dia yang mahu bertaubat kepada Allah. Sampai-sampai disebut dalam satu riwayat, Allah Ta'ala lebih gembira ketika mana ada hambanya yang bertaubat datang menghampirkan diri kepadanya, berbanding seseorang yang kehilangan barang yang berharga kemudian ia temukan. Allah masih lebih gembira kalau kita mahu bertaubat kepadanya. Ya, faman taba min ba'di zulmih, sesiapa yang bertaubat selepas ia melakukan kezaliman. Apa kezaliman yang dia lakukan tadi? Mencuri. Mencuri itu bahagian daripada kezaliman. Bagaimana tidak dikatakan bahagian daripada kezaliman? Kerana ia telah mengambil hak orang lain, kerana dia telah mengambil harta orang lain, ya, yang mana orang tersebut pun mungkin sangat memerlukan kepada harta tersebut.
fa innallaha yatubu alaih, maka sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubatnya. Ya. Jadi ada dua prasyarat utama supaya taubat diterima Allah. Pertama, betul-betullah bertaubat. Yang kedua, tinggalkan segala macam kezaliman. Ya. Dan usahakan untuk sentiasa berbuat baik, maka fa innallaha yatubu alaih, Allah Ta'ala akan terima taubat dia. Kenapa? Innallaha ghafurur rahim, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala tu Rabb yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Sehingga akan sebanyak apapun dosa yang kita bawa, kalau Allah Ta'ala berkehendak untuk mengampunkan, maka tak susah bagi Allah Ta'ala untuk mengampunkan. Gitu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Innallaha ghafurur rahim, kerana Allah Ta'ala mempunyai sifat ghafur. Ghafur artinya adalah maha pengampun, sehingga akan segala macam dosa Allah Ta'ala dapat ampunkan. Selagi mana hamba itu mahu datang kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Selain Allah Ta'ala maha pengampun, Allah Ta'ala juga maha rahim. Rahim artinya yang maha mengasihani. Maka selepas orang mendapatkan ghafur, mendapat ampunan daripada Allah Ta'ala, maka yang diharapkan adalah rahim daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitulah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita teruskan ayat yang berikutnya, ayat 40. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard, yu'adzibu man yasha' wa yaghfiru liman yasha', wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang bermaksud, tidakkah engkau mengetahui bahawa Allah menguasai pemerintahan langit dan bumi? Ia menyeksa sesiapa yang dikehendakinya dan mengampunkan sesiapa yang dikehendakinya, tentu menurut aturan dan hukum syariatnya. Dan ingatlah, Allah Ta'ala maha kuasa atas tiap-tiap segala sesuatu. Pada ayat sebelum ni Allah Ta'ala menjelaskan, fa in taba faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih innallaha ghafurur rahim. Pada ayat 39 ni Allah tadi menyatakan, sesiapa yang mahu bertaubat dari kezalimannya seperti kezaliman mencuri dan ia memperbaiki amalnya, maka Allah terima taubat dia, kerana Allah Rabb yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Maka pada ayat 40 ni Allah Ta'ala sebut, alam ta'lam, adakah engkau tidak tahu? Ya, alam ta'lam, adakah engkau tidak mengetahui annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Ya, sesungguhnya telah engkau ketahui wahai Rasul, bahawa milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yatasarrafu fiha bima yasha, Allah Ta'ala mengatur alam ini, langit dan bumi ini sesuai dengan kehendak Allah. Wa annahu yu'adzibu man yasha'u bi'adlihi, dan Allah Ta'ala dapat mengazab sesiapa yang sahaja dikehendaki Allah dengan keadilannya. Wa yaghfiru liman yasha'u bi fadli, dan Allah Ta'ala dapat mengampunkan sesiapa sahaja yang ia kehendaki. Ya, wallahu ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya Allah Ta'ala atas tiap-tiap segala sesuatu maha kuasa. La yu'jizuhu syai', tidak ada sesuatu apapun yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin itu saja kuliah kita pada subuh ni, ayat 38 sampailah ayat 40, yang mana Allah Ta'ala membicarakan hukuman bagi orang-orang yang mencuri, sama ada lelaki ataupun perempuan, dan hikmah di sebalik hukuman tadi. Kemudian ayat 39 dan ayat 40 Allah Ta'ala menjelaskan bahawa walaupun dia sebelumnya pencuri, penjenayah, banyak melakukan dosa, sentiasa ada pintu taubat, sentiasa ada pintu untuk mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Maka bertaubatlah, perbaiki amal-amal ibadat kita, perbaiki akhlak kita, perbetulkan lagi sifat kita, maka Allah Ta'ala akan terima taubat itu dan Allah Ta'ala ampunkan. Kerana Allah Ta'ala lah satu-satunya Rabb yang maha kuasa untuk melakukan itu.
Kerana Allah lah pemilik langit dan bumi, Allah dapat menyeksa sesiapa yang ia kehendaki sesuai dengan hukum keadilannya, dan Allah Ta'ala dapat ampunkan sesiapa sahaja yang dikehendaki Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Ta'ala maha kuasa atas tiap-tiap segala sesuatu. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Sikit saya nak ambil masa. Saya nak maklumkan pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian bahawa sekarang ni kita tengah membangunkan satu surau tidak berapa besar dekat pondok kita. Surau ni akan digunakan untuk sembahyang dan juga tempat anak-anak orang miskin yang ada sekitar pondok kita mengaji Al-Quran, dan kita akan beri secara percuma. Sekarang ni tengah pembinaan, dan kita masih kekurangan kos untuk pembinaan itu antara RM15,000 hingga ke RM20,000. Manalah tahu ada di antara tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang ingin berwakaf, ingin menderma atau mengalihkan zakat kepada kita. Kita sangat-sangat mengalu-alukan dan kita amat memerlukan itu buat masa ini. Moga-moga Allah Ta'ala sentiasa beri kita taufik untuk melakukan amal-amal kebajikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.